Disember itu hari dan telah diwakilkan pada 10 Februari tahun ini. Dan perkara utama yang ditambah baik adalah meningkatkan kadar denda yang maksimum daripada RM500,000 kepada RM1 juta dan hukuman penjara maksimum daripada 10 tahun kepada 15 tahun. Ini sebagai tindakan pencegahan bagi menangani jenayah hidupan liar. Dari sudut lain pula, dari segi penguasaan dan konservasi harimau Melaya, kita tingkatkan lagi melalui penumbuhan pasukan petugas kebangsaan bagi konservasi harimau Melaya, National Tiger Conservation Task Force ataupun MyTTF, unit konservasi harimau Melaya di bawah Jabatan Perintah, kemudian ada Biro Jenayah Hidupan Liar di bawah Polis Daerah Malaysia, dan pengukuhan makmal forensik hidupan liar kebangsaan sebagai Center of Excellence bagi konservasi situ harimau Melaya. Dalam masa yang sama juga, dalam kita mantapkan usaha untuk konservasi hidupan liar dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat, Kementerian Tenaga Sumber Asli melalui Jabatan Perintahan telah melaksanakan program BP3, iaitu pengeluaran rondaan dan perlindungan biositi di bawah komponen BP2. Jadi jabatan telah melantik selama 600 orang pekerja hidupan liar bermula tahun 2020 dan tambahan 200 orang lagi pada tahun 2022 ini yang terdiri daripada 224 orang veteran ATM, 439 orang asli, 112 orang awam, 15 veteran PJRM dan 10 orang pesara perintah. Jadi dengan perhentikan ini, Jaka akan meningkatkan lagi keberkesanan penguasaan sebagai menteras kegiatan pencobahan, pembalakan haram serta umrah hidupan liar. Daripada itu, program BP3 ni telah menyediakan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan veteran ATM, veteran PJRM, komuniti orang asli dan juga komuniti masyarakat setempat atau orang awam. Kita Jabatan Perintahan memang makin serius dalam usaha memerangi ancaman perubahan hidupan liar, contohnya yang masa jerat dan mengenakan jerat untuk menangkap hidupan liar, masuk juga dari agensi. Jerat yang dibuat daripada dawai atau kabel ni mampu memberi ancaman utama pada hidupan liar. Jadi tuan-tuan tahu kalau pasang jerat ni, kalau kita kata nak contohlah kan, kalau kita nak pasang jerat untuk babi, contohnya kan, tapi tak semestinya babi yang kena. Dia apa binatang pun dia boleh kena. Maksudnya sebab tu kita anggap jerat ni sangat membahayakan, dia boleh ambil semua benda. So kita harap kita akan pergi sifar jerat lah untuk masa akan datang. Jadi sejumlah 2,000 lebih jerat telah kita musnahkan oleh pihak jabatan sepanjang operasi program BP3 ni. Dan kebanyakannya ada merupakan jerat dawai ataupun jerat sembat. Tuan-tuan tahu jerat dawai kan? Dia pakai, kadang-kadang dia pakai brek basikal lah, dalam kabel yang besar-besar ni. Yang ni biasanya untuk gajah lah ni. Kalau yang kecil-kecil itu untuk mata yang kecil-kecil ya. Jabatan Perintahan di bawah KSA juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terlibat, PJRM, Kastam dan lain-lain yang saya sebutkan tadi. Dan kita menyuruh semua pihak berganding bahu untuk kita meningkatkan usaha memperluas jenayah hidupan liar lah. Jadi untuk maklumat juga, sebarang aduan dan maklumat bolehlah disalurkan kepada Jabatan Perintahan melalui talian hotline 1800 88 5151 ataupun e-aduan di laman web www.malat.gov.my. Terima kasih. So ada soalan boleh tuan tanya pada saya, PDRM pun boleh, Kastam pun boleh, dan lain jabatan pun ada, boleh tanya. Terima kasih. Datuk, dalam kita nak jaga haiwan-haiwan liar ni, mungkin ada tak kewajaran anggota Perkhidmatan ini dibekalkan dengan peluru pelali digantikan dengan peluru hidup? Okey. Dua-dua tu kita pun ada. Untuk menangani isu apa tadi? Haiwan liar ni. So apa dia punya persoalan dia? Dua-dua tu memang kita ada. Cuma kadang-kadang saya ingat juga ada orang tanya, sebagai contoh kes-kes harimau dulu kan, ada orang tanya kenapa jabatan tak tembak pelari. Dia biasa dengar kan? Tapi untuk makluman semualah, bila kita tembak pelari ni, pertama ni binatang tu 90% mati. Kenapa saya kata 90% tu mati? Sebab bila tembak, dia tak terus pingsan. Dia tembak, dia akan terkejut, dia akan lari dulu. Dia mungkin setelah 10 minit baru dah berkesan, baru dia tumbang. Kalau dia tumbang dalam sungai, dia mesti lemas lah. Harimau kalau dia 10 minit, dia punya lari tak tahu berapa jauh kan. Mungkin dah lebih 300 meter, 400 meter. Kita nak follow belakang ni pun kadang-kadang tak nampak kesan.
ataupun dia tumbang pingsan dekat tepi lereng bukit. Mungkin dia jatuh, patah leher, dia mati juga. Dan macam-macam lagi lah. Dia tak sama macam dalam zoo. Dalam zoo boleh tembak, boleh tengok dia pingsan, kita ambil lah kan. Dalam hutan pun kita tak tahu dia lari ke mana. Kalau dia lari ke depan, okey lah. Lari ke belakang, dia akan serang balik orang kita kan. Ataupun dia dah lari, dia pingsan, kita baru sampai, dia pun jaga. Ada cerita lain pula. Jadi macam-macam. Dalam hutan ni agak sukar lah. Jadi langkah yang terbaik ialah kita pasang perangkap. Kita pasang perangkap. Itu cara yang terbaik. Dan tembak mati ni adalah langkah yang terakhir, yang mana dibenarkan dalam kita punya akal. Kalau dia dah mula nak menyerang, dan kita tembak lah. Itu pun langkah terakhir lah tu. Setelah pelbagai kira kita ambil ya. Itulah langkah yang terakhir. Kalau tidak kita tak buat langkah tu. Kita lebih kepada kita pasang perangkap. Dan kita buat engagement. Tak kira lah so ada gajah ke, harimau ke apa, kita buat engagement dengan penduduk setempat lah. Macam mana nak mengkasi ini apa penyusunan seperti khidmat nasihat yang kita buat. Lagi? Lagi? Datuk Seri, kita tengok macam kes-kes harimau memasuki kawasan-kawasan perumahan, dan terbaru yang rider Grab yang disergah oleh harimau. Jadi apakah perancangan Perhilitan untuk memastikan kawasan maksudnya rakyat kita ni tak terdedah kepada harimau ni lah, kiranya macam haiwan liar. Jadi apakah mungkin punca kes-kes seperti harimau ni masuki kawasan perumahan, mungkin ada apa puncanya mereka mula memasuki banyak kerap masuk ke kawasan perumahan? Soalan perumahan kawasan mana ni? Contohnya seperti di Kelantan sebelum ni, dan juga yang terbaru di Terengganu. Oh, Pakar ni So kita memang dah hantar orang kita untuk buat siasatan, dan kita tengok kawasan tu memang kita syak dia harimau belang lah. Dan apa yang buat kita sekarang ni, kita telah menghantar dua perangkap harimau. Kita tengok di kawasan yang kita syaki laluan ni, kita dah pasang. Tetapi kadang-kadang binatang tu dia secara lalu je, dia bukannya duduk kat situ. Dia mungkin dia nak cross daripada satu tempat ke satu tempat, kebetulan ada orang lalu. Dia selalu macam tu. Tetapi ada juga kes yang memang dia duduk situ yang dia mengganggu pun ada. So berarti jabatan apa yang jabatan buat, kita pasang perangkap dan kita bagi khidmat nasihat pada penduduk situ lah, apa perlu buat. Terengganu ni bukan sesuatu yang baru lah kalau harimau. Semenjak kalau tuan-tuan cek balik laporan akhbar daripada tahun 1990-an memang dah ada. Especially tak salah saya di kawasan Dirangau. Dia situ dulu hebat tu. Lepas tu makin kurang, dia pergi, lepas tu timbul pula dekat Jeli. Lepas tu kurang kan, tahun lepas timbul pula dekat Ketih kan. Lepas tu habis Ketih, awal tahun dia berbusang pula pos Bihai. Sebelum tu dapat tangkap seko. Lepas tu yang baru ni ada faham OA tu kan. Lepas tu sekarang ni dah tak ada keselesaian baru dah. Mungkin dia dah stabil, dia dah jumpa tempat dia cari makan, dan dia joget balik lah. Tapi kemungkinan besar dia akan keluar balik. Bila dia ada anak esok, dia nak ajar anak dia buru, dia bukan akan keluar balik. Especially di kawasan-kawasan macam Ketih yang dia banyak kenakan kan. Tapi tak lama dia lepas tu dia hilang balik. Dia putaran dia macam tu. Dan kita Jabatan Perhilitan memang bila ada laporan kita akan pergilah, dan kita akan siasat, dan kita akan, kalau betul kita akan pasang perangkat, dan kita akan hantar orang kita lah untuk mengawal kawasan-kawasan dan bagi nasihat kepada penduduk kawasan tersebut. Itu cerita dia. Jadi orang awam kena sentiasa buat laporan lah sekiranya ada. Kalau ada sila lapor lah. Satu lagi soalan tadi apa? Macam mana dia boleh terkeluar? Dia biasanya biasanya benda tu berlaku bila kawasan habitat dia tu terganggu. Macam kita duduk rumah lah, bila ada orang masuk halau kita keluar, macam datang juga. Dia duduk, dia ada kawasan habitat dia kena ganggu benda semua, dan dia akan keluar mencari tempat yang lain lah. Ataupun mungkin setelah berapa lama dia akan kembali balik ke tempat tu sudah aman. Ada lagi soalan? Tekan dua je. Ni, kiri kanan saya ni pun boleh tanya kalau nak. Lagi. Tak ada? Okey. Kalau tak ada, makan nak atau lapar. Terima kasih. Apa? Lawat. Oh tu. Tu. Siapa nak bagi penerangan ni?
Ya, belakang sikit je. Ya, belakang-belakang. Belakang sikit. Ramai. Ya. Belakang lagi. Ke depan Boleh aku dapat Boleh. Belakang lagi je. Okey. Dari haluang. Okey. Ini antara rampasan dia yang kita dapat lah, kita ambil sikit lah, tak tidak berkebun kan, 1,000 lebih kan. Ini banyak di kawasan Johor lah tangkap. Ini yang saya cakap tadi, juga dawan, dia bela-bela ni. Ini besar, dia kecil, dia kecil lagi ni. Dia kecil lagi. Ada yang pakai basikal begitu. Ini cantik dah. Oh, okey. Faham dia. Ini dan juga ni pun dia ada identity, dia ada signature dia. Ada juga orang Malaysia buat. Ada juga kita tengok kita tahu orang Vietnam buat. Kita tengok kita tahu yang ni orang Thailand buat. Dia ada dia punya signature dia masing-masing. Biasanya kita tengok daripada sinilah. Kalau sini. Yang ni kadang-kadang orang Malaysia buat dia tak sama. Kalau macam ni saya percaya ni Vietnam ni kata ni. Ingat Vietnam kan. Dia kita tengok dulu. Kita tengok modus operandi dia cara dia buat 5-6 tahun ni kita tahu kalau macam ni mesti Vietnam buat. So kita tahu dalam hutan tu ada geng-geng Vietnam lah tengah pasal tengah buat kerja-kerja yang tak betul. Itu cerita dia. Jadi kalau pakai tali macam ni, ini mungkin Kemboja ataupun Thailand ataupun orang tu pakai. Kalau kita orang Malaysia ni, dia simple aja jerat dia. Tapi yang ni memang ini memang power lah. Yang ni kalau kena masuk ni memang dia kalau memang tak lepas lah. Memang tak lepas. Kita banyak kes yang gajah putus kaki, rimau putus kaki, apa lagi? Beruang putus kaki, tapir putus kaki. Sebab Vietnam ni dia buat dia memang andal lah. Memang tak lepas lah. Itu masa dia. Ni pakai tali pun ada. Ada lah. Ni Malaysia kan? Ini tali Malaysia kan? Ya, ini Indo-China, ini Malaysia. Malaysia simple je. Indo-China dia memang sapu semua. Itulah kita agak sedih jugalah kan banyak tentang kita. Habis kita memang tak polis, custom dan lain-lain agensi kerajaan dan NGO memang berusaha sedaya upayalah untuk mengekang pasang jerat dia lah. Dia biasanya dia akan pasang di pematang. Sebab binatang dia lalu senang situ dah lalu, di situlah dia pasang. Jadi benda buat jerat ni dia belajar turun-turun pun boleh, daripada YouTube pun boleh. Jadi sebab tu kita tengok budak-budak sekolah pun pasang jerat juga. Tapi dia tak pasang macam ni, dia mungkin yang pasang untuk tangkap burung kecil-kecil kan. Itu masalah jerat.